Salam sejahtera. So, hari ini kita akan bincang tentang sequence series for chapter 3. So, sekarang kita tengok screen. Introductions to sequence series for arithmetic sequence. So, mula-mula kena faham apa yang dimaksudkan sequence. So, a sequence in which constant we denoted as D can be added to each term to get the next term is called the arithmetic sequence. So whenever they add on with the constant, we call D. So that is the arithmetic sequence. So for the first term, we call it as A. And the common difference, we call it as D. Then the arithmetic sequence is as follow, where we have the first term, second term, third term, fourth term, and so on. And the last term, we call it the Tn or the nth term. Next, we are going to focus on how to get the formula. So rewrite the situation. So rewrite the situation for the formula nth term. As we all know, the first term is T1, followed by the second term, where we have A plus D. And the third term, we have A plus 2D. And keep on going until the nth term, or we say the last term. So dari sini, kita dapatlah formula, yaitu Tn is equals to A plus bracket n minus 1 D. Tn term, or we say the last term. So ini formula untuk arithmetic sequence. Seterusnya, we have A, which is the first term, or we can say T1, or we can express as S1, temporary. Then next is to find the common difference. So in order to find the common difference, we have the formula, which is D is equals to Tn term minus Tn minus 1 term. So ini adalah formula yang kita perlu untuk soalan seterusnya, terutamanya arithmetic sequence. So mari kita tengok contoh. So tengok contoh Yang penting adalah cara menulis. So kita bahasa soalan. Given we have a sequence 2, 5, 8, 11, and etc. So find the A. Then find the D. And then find the nth term. So guna semula formula yang kita belajar tadi untuk soalan ini. So A is the first term. So dari sini 2 is the first term. Next is to find D. So we know Tn minus Tn minus 1. So formula dia Tn minus Tn minus 1. So D will be equals to second term minus the first term. So D will be equals to 5 minus 2. D will be equals to 3. Or, you boleh ambil contoh yang lain. D is equals to 8 minus 5. So tetap akan sama. D is equals to 3, which is the common difference. Next is to find the nth term. Formula, Tn A plus bracket n minus 1 multiply with the D. Substitute. So Tn is equals to 2 plus n minus 1 D, which is equals to 3. Seterusnya, baca arahan dia, expand. So Tn is equals to 2 plus 3n minus 3. So simplify the situation. So the nth term or the last term is 3n minus 1. So begitulah kita guna formula yang di atas tadi
untuk soalan ini. Sekarang kita bergerak ke soalan yang kedua. Given that the fourth term of an arithmetic sequence is 14. Kita ada information pertama. So kalau information tulis dalam bentuk horizontal. T4 is equals to 14. Ini adalah information yang pertama. Jika you nampak perkataan N dalam sequence series, dia merujuk kepada full stop. Maksudnya berhenti. Ada information yang pertama di depan. And its term is 26. Dia tetap sama. T8 is equals to 26. Find the first term. Common difference. And the nth term of this arithmetic sequence. So T, N, question mark. Ini adalah maklumat yang kita dapat daripada soalan. Teruskan. Biasanya nak buat solution kan, barulah saya buat vertical. So T4 A plus 3D which is equals to 14. Yang ini saya namakan dia the first equation lah. Second equation, A plus 7D is equals to 26. Ini saya namakan dia second equation lah. So sekarang kita nak guna dua ini untuk dapatkan A, D dengan Tn. So ini adalah prosedur yang anda perlu lakukan setiap kali untuk arithmetic sequence. So di sini saya nak cari A atau D. Tapi saya nampak ada A untuk dua-dua equation. So saya akan guna simultaneous equation. Kaedah yang saya guna adalah elimination. Saya nak eliminate A. So cadangan saya 2 minus 1. Okay. So 7D minus D kita dapat 4D. 26 minus with 14 kita dapat 12. Setelah second equation minus the first equation. So di sini D is equals to 12 over 4 which is equals to 3. So matlamat pertama sudah tercapai. D is equals to 3. Seterusnya ambil ini substitute ke dalam first atau second. Cadangan saya substitute dalam first lah. Sebab nilai dia tak besar. So, kita ada 14 equals to A plus 3D. So, 3D. So, 14 is equals to A plus with the 9. So, A is equals to 14 minus 9. So, A will be equals to 5. So, itu adalah maklumat yang saya dapatlah. So, A sudah ada. D pun sudah ada. Next is to find the nth term. So Tn is equals to A plus n minus 1 D. Substitute. So A adalah 5 plus n minus 1 D. D is equals to 3. So expand. So 5 plus 3n minus 3. So finally Tn 3n plus with the 2. So ini adalah cara untuk kita menjawab soalan. So harap anda nampak dia punya flow. Kalau information, horizontal. Kalau jawapan, vertical. Satu persatu. Ini adalah kaedah untuk susun kita punya kaedah atau langkah-langkah penyelesaian. Supaya orang nampak lagi jelas. So seterusnya ini, kita nak bincang tentang series. Okay, series bermaksudnya tambah.
So, introductions to sequence and series arithmetic series formula. So, untuk bahagian ni, anda boleh tengok formula atau video-video derive dia dekat YouTube channel saya. So, yang selebih tu, kita straightforward. Kita pergi ke formula dia. So, cuba tengok ya. Di bawah ni, kita ada apa? Both these formula can be used to find the sum of the first n terms of an arithmetic series. So, keyword dia selalunya the sum of the first n term. Makna dia Sn. Arithmetic series bermaksudnya dia mesti guna common difference. Kalau dia memenuhi syarat with the same common difference, baru boleh guna formula ini, sum of the first n term of the arithmetic series. Sebelah kiri ini adalah n over 2 multiply with a plus with the L. So di sini L yang dimaksudkan adalah last term atau kita panggil Tn term, iaitu A plus N minus 1 D. So maksud yang sama. Kemudian lagi satu formula di sebelah kanan, anda boleh tengoklah ya. N over 2. Kemudian bracket, di dalam ni 2A, kemudian plus bracket, N minus 1 multiply with the D, lepas tu close bracket. So makna dia anda ada dua pilihan untuk menjawab soalan jika berkaitan dengan series. So kita kena tengok example sekarang. Given that 48 plus 54 plus 60 and so on until 108. Find the sum of the arithmetic series. So anda dibekalkan formula. Kiri adalah arithmetic series punya formula. Kanan adalah Tn term punya formula. Okay? Kiri series, kanan terms. So ini adalah formula yang kita perlu guna. So bila kita baca soalan, yang pertama, kita dapat information kita A is equals to 48. Seterusnya, kita perlu cari D. Setahu kita, D, formula dia adalah Tn minus Tn minus 1. So di sini, D is equals to the first term dengan second term. Kena tahu. So kita perlu guna second, which is 54 minus 48. Kita panggil first term lah. Atau you boleh guna 60 tolak 54. Sama juga boleh dapat common difference. So D is equals to 54 minus 48 and we have 6. So langkah yang seterusnya, kita perlu tengok soalan kita. Dalam sini ada berapa terms yang kita nak jumlah. Sebab kita perlu tahu N dia berapa. Baru kita boleh jumlah. Kalau tidak, kita kena jumlah satu persatu kan. Itu tak sesuai untuk topik ini sebab kita belajar sequence series, kita perlu guna formula. Okay? So kalau nak cari term atau N, kita perlu guna formula untuk term. Which is Tn equals to A, 48, plus N, kita tak pasti. Tapi D, saya tahu dia adalah 6. So dalam kita punya series ini, terms yang terakhir adalah 108. Bermaksudnya, mula jumlah 48, 54 hinggalah 108. So, kita nak cari N kan? Kita pun gantilah. 108 sama dengan 48 tambah N minus 1 multiply with the 6. So saya guna strategi susun semulalah supaya N jadi subjek. So 108 tolak 48 bahagi 6 tambah 1 sama dengan N. Bolehlah guna kalkulator untuk bantu anda. So kalau sini saya nampak 108
tolak 48, saya dapat 60. So 60 bahagi dengan 6, saya dapat 10. 10 tambah 1, n is equals to 11. So bermaknanya dalam sini T1, T2 tambahlah hinggalah tambah T11. Dalam situ ada 11 term. So baca soalan, the sum of the first of the arithmetic series. Makna dia S11. Tengok anda nak guna formula pertama atau formula kedua. So dua-dua pun tiada masalah. Boleh. So saya demonstrate. 11 over 2 bracket 2A. So 2 darab 48 tambah 11 minus 1. So saya tulis 10 darab dengan 6. So 48 darab 2, kita dapat 96 tambah dengan 60. So kalau you guna kalkulator, S11 ini adalah 858. Saya guna formula yang pertama. Kalau saya guna formula kedua, so anda perlu tengoklah mana satu yang sesuai. Mana satu yang laju. So yang kedua, S11 sama dengan 11 per 2. Bracket A plus L. 48 plus last term. 108. So boleh tengoklah ya. 48 tambah dengan 108 darab dengan 11 bahagi dengan 2. Jawapan akhir mesti 858 juga. So beginilah prosesnya. Cari A, cari D, cari N, substitute dalam formula series. Example yang seterusnya. Ingat, information horizontal, solution vertical. Ini adalah cara untuk memudahkan anda untuk faham teknik-teknik menjawab soalan sequence series. Baik, kita tengok soalan. The first terms of the arithmetic series is 7. And its nth term 39. Full stop. Sini pun full stop. Sini pun full stop. Maksudnya ada maklumat. Given that the sum of the first nth term is 253. Bermaksudnya Sn kita sama dengan 253. Soalan nak find the value of n. So, ingat kita ada dua formula. Sn equals to n over 2 bracket 2a plus n minus 1 multiply with the d. Formula hijau yang pertama. Yang kedua, Sn is equals to n over 2 bracket a plus with the l. Cuba fikir, nak guna hijau atau guna yang merah? Pendapat saya nampak perkataan ini adalah last term. So, saya rasa yang merah lagi sesuai. Maksudnya, lajulah. So, saya pun substitute. Sn equals to n over 2. Bracket A. 7 plus 39 untuk last term. Tapi, saya nak selesai cari n kan? Sebenarnya saya tahu my Sn 253 equals to n over 2. So, 39 plus with 7, saya dapat 46. So, saya cuba ringkaskan dulu. Okay, so saya dapat 253 equals to n multiply with 23. So, n is equals to 253 over 23. So, n is equals to, bolehlah minta bantuan kalkulator. Saya nampak dia adalah 11. Faham? So, haraplah ya tengok langkah-langkah strategi yang saya guna untuk jawab soalan. Baik, kita baca soalan. The first term of an arithmetic series is 7. So,
A equals to 7. Full stop. Its nth term is 39. So kita tahu nth term sebenarnya adalah last term. Find the value of n, where the nth term is the smallest term in the series. Ada perkataan series, maksudnya Sn. Exceed, lebih, 200. So ingat, kita perlu nyatakan formula. Nak guna Sn equals to n over 2 bracket 2a plus n minus 1 d. Atau kita nak guna Sn n over 2 a plus with the L. So di sini saya nampak last term. So saya akan guna formula warna merah. Itu cadangan saya. Jika anda nak guna hijau pun tiada masalah. Boleh anda cuba. So saya gantikan Sn adalah n over 2 bracket a 7 plus 39 greater than 200. So saya jumlah 7 plus 39, we have 46. Divide by 2, we have 23 n greater than 200. So sekarang kita dah kembali ke linear inequalities. Seperti mana yang kita bincang sebelum ini, kalau nak divide, make sure the constant is positive. Nak elak pada buat mistake. So n greater than 200 over 23. So n greater than, bolehlah tekan kalkulator, kita dapat 8.7. So baca soalan. The smallest term, paling kecil. So kalau sini dia nyatakan n greater than 8.7. Untuk pengetahuan, dalam sequence series, n kita mesti integer. So n kita adalah 9. Mana dia? You jumlah S 9, sudah pasti nilai yang you dapat mesti lebih daripada 200. Harap dapat pengalaman. So sekarang kita baca soalan yang seterusnya. The second term of an arithmetic series is twice the fifth term. So di sini kita nampak second term. So T2 is dalam sequence series adalah equal. Twice 2 T5. Full stop. Maksudnya berhenti, dah ada satu maklumat. The second term, so kita pun tulis second term exceed the fifth term by 9. So kita tahu second term ni dia lebih. Okay, dia lebih. Lebih berapa? Lebih 9. So anda boleh tulis T2 ini nilai dia besar. So kita minus 9. So jawapan kita dapat T5. Kena faham ayat sikit. Ambil pengalaman di sini. Okay. The second term lebih. So kalau lebih kena minus lah. Okay. Kalau you tak nak, you boleh tulis T5 tambah 9 sama dengan T2. Pun boleh. Next. Find the sum of the first 20 term. So maksudnya S20. Begitulah information, tulis. So otak kita fokus information dulu. Jangan pergi fikir penyelesaian. Sekarang tiba masa dia untuk buat penyelesaian. Kita tengok satu persatu. So ini T2. A plus D. Bracket A plus 4D. Ringkaskan keadaan. So, A plus D equals to 2A plus 8D. Susun semula. Okay. So, saya nampak A plus 7D is equals to 0. Ini equation pertama. Kalau tak nak, anda boleh buat
A equals to negative 7D pun boleh. Backup. So seterusnya, saya pergi ke bahagian tengah. A plus D minus 9 equals to A plus 4D. So saya nampak A itu boleh hilang. So negative 9 is equals to 3D. So D is equals to negative 3. So dengan itu, saya dah dapat D. Kemudian, saya nampak saya perlukan A. So saya substitute D is equals to negative 3. Then A is equals to negative 7, negative 3. So A equals to 21. Saya dah dapat A. Saya sudah dapat D. Seterusnya, kita ada dua pilihan. S20, kita ada N over 2, 2A plus N minus 1, D, atau S20 equals to N over 2, A plus L. Kita ada dua formula. So kalau untuk soalan ni, saya akan guna yang pertama sebab saya tiada last term. So S20 sama dengan 20 over 2, saya dapat 10. 2A. So 2A plus 19D negative 3. Boleh? So, saya dapat 10 darab dengan 41 tolak 19 darab dengan negatif 3. So, kita dapat 19 darab negatif 3, kita dapat 57. Boleh? Kemudian, kita pun jumlahkan dia lah. Iaitu 41 minus 57 multiply with the 10. So, saya dapat sini adalah negative 150. So, sum of the first 20 term. So, bukan perkara yang luar biasa. Boleh jadi negatif juga. Find the numbers of term in the arithmetic sequence. So, where we have 5 plus 8 plus 11 plus 14 and so on. Which has the sum 75. So, tambah pengalaman. Yang pertama, dia kata cari N. Yang kedua, A equals to 5. D is equals to 8 minus 5. So, D is equals to 3. Dan kita kena baca lagi soalan dia. Dia nak tanya, sequence ini you jumlahkan dan you dapatlah 75. Dia nak tahu N itu berapa. So kalau untuk soalan ni, kita ada S last term tak? Tiada. So kalau tiada, lebih sesuai kita guna formula ini. Gantikan. Sn is equals to N over 2 bracket 2A. Saya tulis 10. Plus N minus 1 D adalah 3. Expand kalau nak. So N over 2 bracket 10 plus with 3N minus 3. So di kiri Sn kita adalah 75. So anda boleh gunalah sebarang strategi untuk permudahkan situasi anda. So kalau saya nampak fraction 2 itu. Saya cross multiply. Dan saya dapat 150 N bracket 7 plus 3N. So saya akan expand. 3N squared plus 7N minus 150 equals to 0. So apa yang kita biasa adalah ketika kita jumpa kuadratik, kita tekan calculator. So 3N minus plus 25 multiply with N minus 6 equals to 0. So N equals to negative 25 over 3. N equals to
6. So, ingat, n adalah integer. Untuk topik ini, sequence series, n mesti integer. Kalau bukan, confirm bukan jawapan. So, di sini, n kita adalah 6. So, bermaksud, the first, okay, 6 terms of the sequence, the sum is 75. Okay? So anda cubalah dapat pengalaman daripada soalan ini. Okay, seterusnya kita tengok contoh ini. So kalau boleh letak bintang lah. Ini agak luar biasa sedikit. So the sum of the first n term, keyword Sn equals to 2n squared plus 5n. Yang pertama. Find the n term. Mana dia? Dia minta you cari n term. And hence, prove that the series is an arithmetic series. Bagaimana nak prove? Makna dia, D mesti kena dapat constant. Boleh? Boleh ya? So, dengan guna ini, kita perlu belajar sesuatu benda yang baru. Di mana formula untuk Tn adalah Sn minus Sn minus 1. Anda perlu guna formula ini untuk bantu anda cari Sn. Okay, guna Sn minus Sn minus 1, dapatlah Tn atau last term. So, mari kita substitute formula ke dalam warna merah itu. So, kita akan dapat Tn is equals to Sn. So, bermakna dia 2n squared plus 5n minus kurungan. Sekiranya sini n, sini pun n, sini pun n. Untuk keadaan ini, dia adalah n minus 1. So, kita pun ganti n minus 1, kemudian square plus 5. Kita ada n minus 1 untuk bahagian ini. So, perlu beri perhatianlah. Seterusnya, saya akan fokus yang kurungan itu. 2n squared plus 5m minus kurungan besar. 2 darab dengan n squared minus 2n plus 1. Plus 5n minus 5. Fokuskan dia lagi. 2n squared plus 5n minus kurungan besar. 2n squared minus 4n plus 2 plus 5n minus 5. Cuba ringkaskan keadaan itu. So, saya nampak 2n squared minus 2n squared. So, kosonglah. Teruskan. 5n minus bracket. So, di sini saya nampak saya ada n saja. Kemudian, saya dapat negatif 3. Yang saya nampak lah. Okay. So, akhirnya Tn saya adalah 4n tambah 3. Terjumpa. Okay. Find the n term. So, ini adalah soalan pertama saya. Sudah selesai. Seterusnya, saya perlu buktikan saya punya common difference adalah sama. Kita perlu rujuk semula formula untuk cari D. Di mana D equals to Tn minus Tn minus 1. So, ambil perhatian ya. Kita sekali lagi ganti perkara ini dalam sini. So, D is equals to Tn, iaitu 4n tambah 3 minus, sini tulis n minus 1, automatic, sini pun n minus 1, sini pun n minus 1. So, kita akan dapat kurungan 4n. N sekarang digantikan dengan n minus 1. So, n minus 1
Kemudian tambah 3 kurungan. Ringkaskan keadaan tu. So D equals to 4n plus 3 minus bracket. Kita ada 4n minus 4 plus with the 3. Ringkaskan. D equals to 4n plus 3 minus bracket. Kita ada 4n minus 1. Ringkaskan keadaan. So kita dapat ini minus ini kosong. So D is equals to 4. So nampak ini sangat penting. Bermakna dia dalam kita punya sequence atau series ini, kita punya common difference sentiasa 4. Bermakna dia terbukti. So bagaimana nak tulis jawapan dia? So the difference between two consecutive terms in the sequence is a constant. Inilah ayat yang paling penting, iaitu D kita 4. Tak kisah macam mana, berterusan tu 2. Nombor itu adalah constant. So hence maksudnya terbuktilah the given series with the D is equals to 4. So beginilah kita dapat proof jawapan kita. So harap melalui video ni, okay, anda boleh nampaklah bagaimana untuk menjawab soalan untuk arithmetic, sequence and series. So dalam geometry progression, kita ada sequence series juga. So apa yang dimaksud dengan geometry sequence? So a geometry sequence is a sequence. So dia macam arithmetic juga, tapi dia ada pattern dia. Obtained by multiplying the previous non-zero terms with a fixed real number called common ratio. So kalau dalam arithmetic, dia adalah common difference. Maksudnya kita tambah D dan seterusnya. Kalau untuk geometric, dia mesti darab dengan common ratio. So bagaimana untuk dapat formula dia? Saya tidak akan bincang di sini. Anda boleh tengok video lah dalam YouTube channel saya. Okay. So yang saya nak highlight adalah perkara ini. Yang pertama, formula untuk cari terms. Ini adalah dia punya last term. Tn is equals to A multiply with R, which is the common ratio, power of n minus 1. So seperti mana yang kita tahu, A adalah first term atau T1. Common ratio, R. Bagaimana nak cari common ratio? Ini formula dia. Ingat satu cukup, tak perlu dua-dua. Iaitu, second term divide by the first term. Okay? Second divide by first. Kalau arithmetic atau common difference, second term minus the first term. Kalau ini, second term divide the first term. So, common ratio can be positive or negative. Okay? Can be positive, can be negative. So, ini adalah formula yang anda perlu tahulah. So, mari kita tengok contoh macam mana nak guna formula ini. Mari kita tengok soalan. Find an expression for n term. Bermakna, dia nak kita cari Tn. So, saya ingat formula ya. AR power n minus 1 of the geometry sequence. So, perkara yang saya perlu ada adalah A dengan R. So, formula nak cari common ratio, Tn over Tn minus 1. So, daripada sini, saya nampak A saya adalah negative 1. Saya perlu usahakan R saya. Iaitu R equals to the second term. Iaitu 1/2 bahagi dengan negative 1, which is the first term. Anda perlu belajar ya. So dari sini, R saya adalah negative 1/2. So tadi ada pesan. Ratio, human common ratio, boleh positif, boleh negatif. So nak cari n term, substitute. So Tn is equals to A, negative 1, multiply with negative 1/2. So n minus 1. Kita boleh ringkaskan,
kita mesti cuba untuk ringkaskan keadaannya. Okay? So, kita ada asas, rules, law for indices kan? So, -1, bracket, -1/2, power n, multiply with -1/2, power of -1. Ini cadangan saya lah. Kita guna power rule. Okay? So, fokus kita sekarang di sini. Iaitu -1 multiply with -1/2 power of n. Kalau anda boleh, kita guna negatif. Okay? Negative indices. -2 to the power of -1. Bracket -1. Kalau tidak, anda boleh tekan kalkulator pun boleh juga. So, akhirnya, dia akan dapat satu benda, iaitu -1 darab dengan -1/2, n darabkan dengan -2. Kalau you guna power rule lah, dengan guna kalkulator, akan dapat jawapan yang sama. Fokus ke kawasan ni, Tn akan dapat 2 kurungan -1/2 power of n. Bagi saya, ini adalah simplest form. Dan saya terima jawapan saya berhenti di sini sahaja. Cuba simplify keadaan itu. Kita tengok soalan yang seterusnya. Cuba baca soalan. The third term of the geometry sequence is 3/2. T3, 3/2. Information, horizontal. Perkataan n, full stop. The sixth term is 12. So T6 equals to 12. Find the eighth term. Cari eighth term. Formula Tn AR n minus 1 ratio Tn over Tn minus 1. So saya nyatakanlah semua formula saya. Kemudian fokus kepada kiri sekali. The third term. So T3 sebenarnya adalah AR square. So anda perlu bijak untuk uruskan formula tu. Equals to 3/2. Ini saya namakan dia first equation. Second equation, sixth term. So AR to the power 5 is equals to 12. Saya namakan dia second term. So cuba fikirkan macam mana nak dapat A atau R. So saya nampak saya boleh divide supaya A saya dapat diringkaskan. So saya buat second term divide by the first term. So saya boleh dapat AR to the power 5 over AR squared equals to 12/3/2. Cuba ringkaskan dan saya dapat R to the power of 3 is equals to, di sini 12 multiply with 2/3. Dan saya dapat 8 lah. Boleh fikirkan R sama dengan cube root of 8. Dan saya dapat 2. Seterusnya, saya perlu dapatkan A pula. So, saya akan ganti ke dalam sini. AR squared equals to 3/2. So, A kita ada 4 because R squared equals to 3/2. So, A is equals to 3/8. So, R dah dapat, A dah dapat. Seterusnya, nak cari 8 term. So, T8 equals to AR7. Gantikan 3/8. So, kita ada 2 to the power of 7. So, anda boleh tekan kalkulator lah. 2 to the power of 7 adalah 128. So, bahagi dengan 8, dapat 16. Darabkan dengan 3, kita dapat the 8th term is equals to 48. Harap anda nampak bagaimana untuk menjawab soalan untuk geometry
sequence. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada soalan yang berkenaan dengan geometric series. So, kini kita berada di geometric series. So, anda boleh tengok apa yang dimaksud dengan geometric series. So, keyword yang pertama adalah series. So, the terms of a geometric sequence, maksudnya kita ada banyak-banyak term. Seperti mana yang ada di sini. Kan, kita ada banyak-banyak terms. Are added up to form a geometric series. Kalau dia memenuhi syarat common ratio, itu panggil geometric series. Kalau dia memenuhi common difference, itu panggil arithmetic series. So, perkataan series bermaksudnya kita jumlah. So, dalam sini, saya tak akan bincang bagaimana untuk dapat formula untuk geometric series. Saya cuma highlight formula dia. So, ini adalah formula dia. So, di mana R less than 1 untuk kiri, kemudian R greater than 1 untuk kanan. Boleh? So, dia kata, the two version of the formula are equivalent. Maknanya dia sama, you guna nombor satu pun boleh. Yang penting ikut R punya syarat. Okay? So, kita tengok contoh. Mari kita baca soalan. So, untuk memudahkan urusan, saya letak formula dulu. Okay, untuk kita rujuk. Find the sum of the first 10 term. Bermaksudnya, kita perlukan S10. So, diberi satu series. Dan sini saya nampak A saya adalah 1. So, saya perlu cari apa? R. So, R is equals to 0.4 over 1. So, R equals to 0.4. Dan saya nampak R saya less than 1. Dan saya akan guna formula ini untuk cari jawapan saya. Nak cari S10, ganti. So, A adalah 1. Darab 1 tolak 0.4 to the power of 10 over 1 minus 0.4. So, kita perlukan bantuan kalkulator lah. Okay, kita tekan kalkulator. Kita boleh dapatlah jawapan. S10 kita adalah 1.6665. So, rujuk keadaan soalan. Jika soalan tak nyata, jawapan kita mesti tulis dalam 3 significant figure. Jika soalan tak nyata. Jika soalan nyata, kita ikutlah arahan soalan. So, ini adalah 3 significant figure. Yang ini adalah 4 decimal places. Mohonnya ambil perhatian. So, sekarang kita akan pergi soalan yang seterusnya. Find the numbers of terms in the geometric series. So, keyword dia dah bagi tahu. Geometric series. Bermakna, formula yang kita perlu Tn, A, R, n minus 1. So, A adalah 20. Then, terms yang terakhir, 341.72. Okay, 341.72. So, dia kata nak cari terms yang terakhir tu. Find the numbers of term. So, n lah. So, kita perlu usahakan R 30 over 20. So, R equals to 3 over 2. Seterusnya, kita ganti ke dalam formula ini. So, 341.72 is equals to A, R, 3 over 2 to the power of n minus 1. So, kita nak cari n. So, kita perlu guna rules untuk log. Okay, rules untuk log untuk bantu kita. So, 341.72 over 20 equals to 3 over 2 bracket n minus 1. Dengan bantuan kalkulator, kita ln both side. Untuk keadaan ni, kita ln both side. So, kalau kita ln both side,
kita boleh guna log of power. Power tu boleh bawa ke depan, iaitu n minus 1 bracket ln 3/2 untuk sebelah kanan. Then ln 3/2 dia adalah nombor, value. So kalau value ada sign equal, kita boleh cross multiply, kita boleh divide. So kita tulis mula ya. N minus 1 equals to ln bracket 341.72 over 20 over ln 3/2. So n minus 1 equals to. So cuba you kira, you akan dapat jawapan you 7. So n is equals to 8. So dalam kita punya series ini ada berapa terms? Dia ada 8 terms. So harap dapat tambah pengalaman anda. Sekarang kita pergi pula soalan yang seterusnya. If x minus 2, terms yang pertama, x plus 1, terms yang kedua, 5x plus 1, terms yang ketiga, are 3 consecutive terms, maksudnya secara berterusan, of a geometric series. Dia dah bagi tahu kita hints, dia adalah common ratio. Geometric series, common ratio dia sama. So itu key dia. Find the possible value of x. So bila kita tahu dia geometric series, common ratio dia sama, automatik kita perlukan formula ini. Gunakan. Katakan ya, kita anggap ni T1, T2, T3. So R kita mesti sama. So kita boleh tulis 5x plus 1 over x plus 1 equals to x plus 1 over x minus 2. Okay. So kita nampak equation. Kita boleh cross multiply. So 5x plus 1, x minus 2, x plus 1, saya nampak square. So apa yang kita perlu buat seterusnya? Expand. So 5x square minus 10x plus x minus 2 equals to x square plus 2x plus with the 1. Yang kita nampak lah. Kemudian kita boleh rearrange, simplify. So saya nampak 4x square. Kemudian negative 9. Di sebelah kanan ada 2. Kita transfer dia. Kita dapat negative 11x. Kemudian kita ada negative 3 equals to 0. Factorize. So x minus 3, 4x minus, plus 1. Setelah saya factorize lah. So di sini saya dapatlah x equals to 3, x equals to negative 1 over 4. Okay. So kalau rujuk soalan, dia kata possible values of x. Kalau x is equals to 3, cuba substitute. The first term will be 1, followed by 4, followed by 16. Kalau saya ganti ke dalam sini. Jika x is equals to negative 1 over 4, cuba ganti, anda akan dapat negative 9 over 4, 3 over 4, and negative 1 over 4. Anda perlu ganti ke dalam sini untuk dapat jawapan. So, kita hanya menjawab soalan, iaitu possible value of x. So, ini sekadar tambahan. Okay, so haraplah dapat tambah pengalaman anda. Okay, so saya dah terangkan example untuk sequence pun ada, series pun ada. Sekarang kita ada sedikit tambahan tentang geometry series, iaitu untuk case infinite. So, introductions to sequence and series, geometric series for infinite. So, ini hanya berlaku dekat geometrik sahaja. Arithmetic tiada.
hanya geometric series sahaja. Formula dia adalah ini. Okay, ini. So, dia punya syarat adalah modulus of R less than 1. So, cuba fikirkan ya, modulus ini dalam chapter 2.3, absolute value, definition dia apa. So, kita tengok contoh. Given the geometric series, kita ada 1 over 3, 1 over 9, and so on. So, cepat-cepatlah. A equals to 1, R equals to, saya nampak 1 over 3 over 1. So, R saya 1 over 3. Memenuhi syarat tak? Ya. Yeah. Okay. It's in between -1 and 1. Find the sum of infinity. So, kita pun gantilah. Kita ganti, iaitu S infinity equals to 1 over 1 minus 1 over 3. Kita dapat 1 over 2 over 3. So, S infinity equals to 3 over 2. Makna dia, you tengok soalan ni, you tekan kalkulator lah. You jumlah seberapa banyak mungkin yang anda mampu. Jawapan akhir anda akan static. Okay, iaitu 3 over 2. Pada akhirnya. Bukan jumlah ini dapat 3 over 2. Dia infinite. Maksudnya banyak. Akhirnya you akan dapat 3 over 2. So, harap tambah pengalaman anda. So, kita teruskan lagi dengan example yang seterusnya. Okay, kita nak tambah banyak lagi pengalaman. So, given the first term is 1. So, kita dapat info A equals to 1. N maksudnya first stop. Common ratio, dia dah bagi dah. 17 over 25. First stop. Find the smaller value of N. Makna dia N kita berapa? Which sum of the first N of the geometric series is greater than 49 over 50 of the sum to infinity. So, kalau you baca ayat ni mungkin you tak faham. You baca slow-slow. Dia kata Sn is greater, so greater 49 over 50 of the sum of infinity. Ayat jadi simbol. So, sekarang kita nak cari apa? Sangat jelas. Information horizontal, solution vertical. So, saya mulalah ya. So, saya guna Sn dan saya nampak R saya adalah less than 1. So, saya akan guna formula ni. A bracket 1 minus R to the power of N over 1 minus R greater than 49 over 50 sum to infinity A over 1 minus R. Ganti. Okay, kita ganti. So, 1 saya anggap adalah ya. So, 1 minus 70 over 25 to the power of N over, fikirkan, 1 minus 17 over 25. So, saya akan dapat 8 over 25 untuk kiri, 49 over 50 bracket 1 over 8 over 25. So, ingat, number sahaja boleh cross multiply. So, 1 minus 17 over 25 to the power of N greater than 49 over 50. Saya nampak ini boleh flip. Ini boleh cross multiply. So, saya ringkaskannya dan saya akan dapat 1 minus 49 over 50 greater than 17 over 25 power N. Harap you nampaklah. Ini kita boleh simplify jadi 1. Dan saya rearrange dia dan saya dapat ini. So, akhir sekali saya dapat 1 over 50 greater than 17 over 25 to the power of N. So, strategi saya adalah ln both side. Sebab power N. Okay. So, ln both side. So, ln bracket 1 over 50
greater than ln bracket 17 over 25 to the power of n. So, harap tuan-tuan puan-puan nampak n ini boleh bawa ke depan. Bila kita bawa ke depan, makna dia ln bracket 17 over 25. Okay, 17 over 25 adalah nombor. So, saya susun semula ya. Ln bracket 1 over 50 over ln bracket 17 over 25. Cuba tuan-tuan puan-puan tekan kalkulator untuk bahagian ini. So di sini ada n . So kalau you tekan, you akan dapat satu nombor yang negatif. Kalau negatif, you divide, you mesti kena change the sign. Ini negatif . Kalau you divide, you akan dapat change the sign. So tulis mula, kira dengan kalkulator, you akan dapat n greater than 10.14. Okay, smallest n. Ingat, integer. Dalam sequence series, n mesti integer. So, dengan itu, n kita adalah 11. Baru boleh memenuhi syarat ini. Haraplah ya, tambah pengalaman. So, sebagai penghujung, ini adalah summary untuk topik 3.1 sequence series. So you boleh tengok ya, kita ada arithmetic progression, kita ada geometric progression, kita ada situasi untuk cari terms untuk series. So ini adalah summary dia. Gunalah sebaik mungkin ketika menjawab soalan. So itu saja untuk hari ini. Thank you.